Faslun, ya. Kata pengarang kita Syekh Muhammad Nur dan Syekh Daud Fatani rahimahullah. Faslun ini maknanya satu bab lah, satu fasal. Itu pasal tak hasil. Ya tak? Itu pasal tak hasil. Ya tak? Ini satu pasal, ini satu pasal. Kata kita, ya. Jadi faslun Arab kata, ya, faslun. Ini suatu fasal pada menyatakan barang yang wajib atas segala wali. Bila ada di bawahnya maula. Di bawahnya ada maula. Ya, dia wali, di bawahnya ada maula. Dia adalah guardian, ya tak? Ya, betul. Dia adalah guardian, ya tak? Of his family. Jadi di bawahnya ada family. Di bawahnya ada isteri, di bawahnya ada anak-anak, ya tak? Adapun setekat bagi makan dan minum, itu bukan, itu menternak namanya. Ya, sekadar bagi makan dan minum dan tempat tinggal, itu menternak namanya. Allahu Akbar. Ya, tak henti-henti makan. Lepas nugget, apa nama ni? Apa nama ni? Potato chip, lepas potato chip. Ya tak? Kacang botok, lepas kacang botok. Bundi rumah tu holik ada, Melo ada, Ovaltine ada, Ovaltine ada. Peti air pun rapat, tutupnya dah tak boleh tutup rapat. Waalaikumsalam. Jadi sekadar bagi makan minum tempat tinggal, ya Allah, itu menternak, ya tak? Itu menternak, ya tak? Letih. Jadi sebenarnya nak memindahkan nilai, ya tak? Sebenarnya pendidikan adalah berterusan, yakni dalam proses memindahkan nilai, dan kita menjadi contoh terbaik. Ya, kita menjadi contoh terbaik. Jadi apakah kewajipan atas segala wali? Aulia, jamak dia ialah aulia, ya. Wali, pelindung, penjaga, pemelihara, itu maknanya wali. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah lah wali, pelindung, penjaga, pemelihara kepada orang yang beriman, mengeluarkan mereka daripada zulumat, gelap tanpa petunjuk, ila nur, kepada cahaya petunjuk, kan? Jadi maknanya di situ betapa kita pula menjadi wali atas diri kita. Kita jadi wali atas adik kita, kita menjadi wali atas maknanya keluarga kita, ya tak? Bahkan kita menjadi wali atas diri kita. Kita ni akan ditanya, badan kamu, ya tak? Ya tak? Bagaimana kamu menunaikan hak badan kamu? Inna li badanika alaika haqqan wa inna li ahlika alaika haqqan fa'ti kulli dhi haqqin haqqah. Sesungguhnya badan kamu ini pun ada hak kewajipan atas kamu. Keluarga itu pun ada hak kewajipan atas kamu. Tunaikanlah hak orang yang mempunyai hak ini. Allahu Akbar. Ni masalah, tuan-tuan. Ya tak? Masalahnya berapa? Hak badan ni dia nak bersenam, kita tak bersenam, makanya jangan. Hak badan ni maknanya kita kata tidur, kan? Dia pun tidur lah, tapi dah terlebih pula tidur, tengah ngaji tidur. Jadi akan ditanya setiapnya, tak? Jadi kita menjadi wali atas diri kita. Kita kena jaga, ya tak? Kita kena pelihara jasad kita, diri kita, akal kita rosakkan ke? Tuhan akan tanya esok, ya tak? Kenapa biol? Kenapa kamu tak pertajamkan akal? Kenapa kamu biol sangat? Ya, kamu biolkan makan je. Ngapai dak? Dan wajib atas jalan fardu kifayah atas wali, kanak-kanak lelaki dan perempuan, yang memayis keduanya, bahawa menyuruh oleh wali itu akan keduanya, yakni akan kanak-kanak lelaki dan perempuan yang tersebut itu dengan sembahyang. Kenapa fardu kifayah? Sebab barangkali ada guru, ya, barangkali ada guru yang akan menyuruh, diantaranya ke kafar, ya tak? Wa kafa billahi syahida, kata dia, ya tak? Diantaranya kepada guru khas di kampung, macam Syekh Muhammad, ya tak? Syekh apa nama dia, macam kita kata siapa nama tu, Muhammad Al-Fatah, kan? Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih tu ke, ataupun kita kata anak-anak raja misalnya, dia ada guru-gurunya yang menyuruh anak raja tu sembahyang, ya tak? Dan sebagainya. Sebab itu fardu kifayah.
Siapa fardu kifayah tidak fardu ain? Sebab barangkali ada di sana selain daripada wali, ya, selain daripada wali yang boleh mengambil alih tugas itu, ya, yang ditugaskan untuk menjadi guru kepada kanak-kanak itu, ya, menyuruh dia apa? Sembahyang. Kanak-kanak yang mumayyiz, ya, kanak-kanak yang mumayyiz. Mumayyiz ni banyak tafsiran lah. Yang sudah boleh mengenal, ya tak? Ya, yang sudah boleh mengurus diri. Itu maknanya mumayyiz, ya tak? Yang sudah tahu apa yang baik baginya, apa yang buruk baginya. Itu mumayyiz, daripada mayyaza, yang dapat membezakan, ya tak? Yang dapat membezakan antara baik dan buruk, manfaat dan mudarat, ya, untuk diri dia, dan boleh mengurus dirinya. Ini mumayyiz. Maka belum cukup umur lagi lah mumayyiz tu, belum cukup umur, sudah wajib disuruh supaya sembahyang 5 waktu sebagai maknanya latihan, ya, sebagai latihan. Jadi wali kena tengok ni. Kalau tidak wali pun wali carikan guru, ya tak? Dan jikalau sembahyang qada sekalipun, maknanya budak tu tak sembahyang subuh ke, budak tu tak sembahyang zuhur ke, disuruh dia qada, ya. Dan wajib atas wali mengajar akan keduanya, yakni kanak-kanak yang tersebut itu. Keduanya, kanak-kanak laki-laki dan perempuan. Kanak-kanak lelaki dan perempuan kena, ya, kena khabar, kena tahu, kena ajar. Termasuklah yang melibatkan soal bersuci, ya tak? Melibatkan soal air musta'malnya, air apa semuanya itu, ya, yang makruhnya dan sebagainya, ya. Jadi kena ajar mereka berdua, ya. Kalau tidak, orang lain lah. Sebab itu dipanggil fardu kifayah. Kalau tidak dia, orang lain, dia hantarlah ke kafar dan sebagainya, ya tak? Tapi tak boleh nak arak sepenuh lah. Pasal kafar ni ramai, ya. Murid kadang-kadang tak dan murid, tak dan guru nak kahwin, ya. Dan kadang-kadang guru yang mengajar pun dah lanjut sikit umurnya, dia tak dapat nak kawal kelas. Ataupun kadang-kadang muda tapi tak ada tahu cara nak maknanya kontrol kelas. Mendiuhnya budak tu pepok lerok, katakan. Tak, dia kan dalam pedagogi ataupun dalam pengajaran ni ada seni mengawal kelas kan. Minta maaf lah ni, kadang-kadang cikgu-cikgu sekarang ni kita tengok tak tahu pesen. Saya jadi biarnya budak tu kata, apa nama pesen ngawal kelas, kita pun tak tahu kan. Saya jadi gemarnya budak tu meleha ke apa kan, lantak kan, dia kata. Ada ke pula passion kopi tu pula tu, ya tak? Jangan main, ya tak? Allahu Akbar. Ya, kita tak tahu masa observe lu macam mana, ya. Masa observe kamu dibuat okey lah kan. Lepas observe ni dia tak ada. Masa kena observe lu okey. Ya Allah. Wallahu alam lah. Ya, wallahu alam. Saya tengok orang Mesir ni, yalah, ada kelebihan lah mengawal kelas. Dia round kelas tu kan. Tak ada nak tidur kita pun. Dia round kelas tu, ya tak? Kemudian dia dengan lakonannya, ya, bila dia ngajar tu sekarang ada lebah body language-nya dan sebagainya. Orang pun berjaga, ya kan, ya, orang pun berjaga. Wallahu alam lah, kita tu bukanlah nak kata siapa, tapi rasanya dengan keadaan budak-budak sekarang yang semacam liurnya, ya, cikgu memang tabik hormatlah saya. Terpaksa berdepan dengan cabaran yang luar biasa lah. Budak-budak sekarang bukan macam budak dulu. Budak dulu tak cukup vitamin, ya tak? Jadi banyak metanya kan. Banyak duduk dia taat je kan. Taat je. Sekarang macam mana cikgu Izzuddin? Ya, betul-betul. Betul-betul ya. Tapi Cikgu Zuddin tak apa, saya nampak kan, yakin nampak ada keyakinan, ya tak, mengawal, ya tak. Tak tahulah kita, ya tak. Kadang-kadang dulu jangan, ya tak. Penolong kanan lalu ikut tepi kan, pengetua lalu, jangan buat main, ya tak. Allah, ya. Kita tu banyak dah menurunnya. Banyak dah menurunnya, ya Allah. Serba-serbi menurun. Murid menurun, guru pun menurun. Allah, ya tak. Serupalah, ya tak. Orang awam menurun, orang alim pun banyak dah nurunnya. Bukan nurun nombor ekor dah, kualitinya menurunnya tu dah.
Allah Allah, ya tak? Banyak benar dah nurunnya. Kualiti dah banyak tu pun, ya tak? Dulu jangan. Bumper, mana ada bumper dah? Bumper mentokar. Apa bumper? Lenggo kambing pun getok, ya tak? Bumper waja, tuan-tuan. Tahu macam mana dekat roundabout seni Wasagam kan? Masa tu saya ingat lagi wajah baru keluar kan. Ada, jadi dia pusing roundabout tu. Kebetulan dari kambing gamak daripada kampung Kepayang Fairpark tu katanya. Jadi atau macam mana kambing tu pula masih itu lah pun nak melintas. Dia tengok, dia nampak rumput dekat roundabout tu gamak kan. Atau langgar lah dengan wajah ni tadi. Getok bumper, kambing gila apa video kan. Kambing nyongin, dia kata, ya Allah kamu wajah, kata nama je wajah, ya tak? Bapa getok, ya tak? Ya orang bumper ni menyelamatkan kereta. Bump kan? Jadi dia boleh absorb, maknanya terhentakkan kan? Dia boleh, maknanya boleh apa nak sebut absorb ni? Dia boleh apa, menerima ya? Hentakan dia boleh sambut hentakan tu. Macam orang dulu kan, kereta nak keluar, dia test dulu kereta tu kan, hentak pada apa kan. Kalau maknanya terjamin selamat driver ni, baru keluar kereta tu. Sekarang ya tak ada dah, ya tak? Tak ada dah, ya tak? Boleh bayar keluar kereta, ya tak? Boleh bayar keluar kereta, ya. Jadi maknanya di situ bagaimana, ya Allah, bumper ni sepatutnya membantu untuk menyelamatkan, bukan, tak adanya. Kambing selamat, dia tak selamat, ya tak? Maknanya boleh jatuh bumper, ya tak? Atau kelip je pun, ya tak? Bukan ada skru, kelip je, ya tak? Mahal lah tu, nak ganti kena ganti sebiji pula tu. Yang murah orang je, ya tak? Jadi apa katanya di situ, bahawa wajib atas wali mengajarkan keduanya, yakni kanak-kanak yang tersebut, laki-laki dan perempuan, hukumnya yakni hukum sembahyang. Hukumnya yakni hukum sembahyang, kewajipan sembahyang. Ada sembahyang fardu, ada sembahyang sunat. Kena bawa juga tu, mana yang sunat, mana yang fardu di dalam sembahyang itu sendiri. Di dalam sembahyang itu mana qauli, mana fi', mana ab'adnya dan sebagainya. Daripada rukunnya dan syaratnya, ya tak? Bagaimana hukumnya membuka aurat, bagaimana hukumnya menghadap kiblat, ya. Dan yang membatalkan dia, yakni membatalkan sembahyang, ya tak? Pergerakannya, sembangnya, ya, terbuka auratnya yang dibiarkan begitu sahaja, ya. Seperti barang yang lagi akan disebut akan dia dalam bab sembahyang nanti, ya. Jika ada umur keduanya sempurna 7 tahun qamariyah, jangan ikut syamsiah, ya. Qamariyah ni lagi awal lah, lagi cepat, ya. Syamsiah ni lagi lambat. Pasal apa? Dia 30-31. Qamariyah ni 29-30, ya. Qamariyah 29-30, syamsiah 30-31, kecuali Februari, ya. Kecuali Februari ada leap year, ya tak? Ada tahun lompat, ya tak? Dan yang sayugianya bahawa disertakan menyuruh itu dengan menakuti, ada ancaman, ada unsur-unsur menakutkan seperti neraka, seksa, ya. Ada kalanya dengan pukulan, itu pun jika berhajat kepada pukulan, degil, buat leher, bantah, ya tak? Supaya pukulan itu bukan pukulan geram ikut perasaan, tapi pukulan yang membawa pengajaran, ya tak? Pukulan yang mengingatkan dia, ya? Pukulan yang mengingatkan dia, seperti bahawa ia tiada hirau akan suruhan itu. Dan yang dikehendak dengan wali itu iaitu 2 ibu bapanya. Dan jikalau tertinggi sekalipun, maknanya datuk dan opahnya, maknanya mak bapaknya aksiden meninggal, jadi yang dibela oleh datuk dan opahnya, ya tak? Dan jikalau daripada pihak ibu sekalipun, ya, maknanya tok bagi pihak ibu. Kemudian wasinya ni maknanya sebelum si mati, sebelum bapaknya mati, bapaknya telah mewasiatkan sipulan-sipulan itu jaga dia, maka dia kena taat pada sipulan-sipulan itu, ya. Barangkali maknanya pak saudara ke, abang dia ke, ya, abang dia ke, maknanya wasi itu ialah maknanya yang diwasiatkan untuk menjaga dia. Maka gugur wajib itu dengan menyuruh oleh seorang daripada 2 ibu bapanya. Bapak dah suruh, jadi gugurlah dosa
ataupun fardu kifayah daripada ibunya, ya tak? Ataupun guru dah suruh, maka gugurlah daripada ibu bapanya, ya tak? Kerana sudah hasil maksud, ya, sudah hasil maksud, ya tak? Dengan dia. Dan diwajibkan ibu yang demikian itu padahal tiada baginya wilayah, ya, maknanya selalunya kita kata bahawa kewajipan ini kepada wali, dan wali ini biasanya lelaki. Tapi dalam konteks pendidikan, dia kedua-duanya sekali, ya, kedua-duanya sekali. Maknanya walaupun mak sekalipun kena suruh anak itu. Kenapa pula padahalnya mak ini bukan wali, laki-laki je wali ni? Kenapa pula ibu pun kena dipertanggungjawabkan, ya, padahal tiada baginya wilayah ataupun wali. Wali itu hanya lelaki. Kerana daripada menyuruh dengan kebaikan, ya tak? Wa'mul bil urfi, wa'mur bil urfi, suruhlah kepada yang baik, ya tak? Ya, ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Dan kerana itu jadilah menyuruh akan sembahyang itu wajib atas orang yang ajnabi, ya, dan jadilah menyuruh akan sembahyang itu wajib atas orang yang ajnabi. Ajnabi ni yang telah diwasiatkan. Barangkali yang diwasiatkan itu pak saudara ataupun mungkin peguam dia. Ajnabi tadi, ya, berapa jam? 10.30. Ya tak? Dan hanya saja ditentukan wajibnya itu atas dua ibu bapa kerana keduanya itu terlebih hampir dibandingkan orang lain, pak saudara ke datuk ke, mungkin tak duduk dengan dia. Jadi terlebih hampir segala manusia baginya. Orang kata tiap-tiap hari, ya tak? Tiap-tiap hari dengan dia. Jadi demalah yang terlebih utama fardunya tu, ya, kerana terlalu hampir dengan dia. Dan had tamyiz, kemudian dibincangkan apa itu tamyiz ataupun mumayyiz, ya, itu apabila adalah kanak-kanak itu dapat ia makan dan minum sendiri, dapat mengurus diri sendiri, itu mumayyiz. Dan membasuhkan tahinya sendiri, itu mumayyiz. Dan kata qil, hadnya, had ni batasnya ialah apabila kanak-kanak itu mengenal tangan kanan dan kiri, mana kanan mana kiri, itu mumayyiz. Dan yang dikehendakkan dengan yang demikian itu bahawa ia mengenal barang yang manfaat dan barang yang mudarat, itu mumayyiz. Dan tiada wajib disuruhkan kanak-kanak yang belum lagi berumur 7 tahun, dan jika ia mumayyiz dahulu daripadanya sekalipun, ya tak? Jadi maknanya kalau sudah 7 tahun dia mumayyiz, maka sudahlah menjadi kewajipan kedua ibu bapa ataupun yang lain. Adapun kalau sekiranya dia sudah awal mumayyiz tapi belum sampai 7 tahun, maka belum lagi, yang dikehendaki itu 7 tahun yang mumayyiz, ya, 7 tahun yang mumayyiz. Adakah yang 7 tahun yang tidak mumayyiz? Barangkali ada, barangkali terencat sedikit dan sebagainya, ya tak? Yang penting ialah dia itu 7 tahun dan dia itu mumayyiz. Dan dipukul akan keduanya, yakni akan kanak-kanak perempuan dan laki-laki, atas meninggalkan sembahyang, ya? Dan jika ada sembahyang itu qada sekalipun, dan dipukulkan keduanya kerana meninggalkan satu syarat daripada syaratnya, kemudian daripada berumur keduanya 10 tahun. Jadi pukulan ini bermula setelah 10 tahun, ya, setelah 10 tahun. Kerana hadis yang sahih, murru sabiyya bis salah idza balagha 7 sinin wa idza balagha 10 sinin fadribuhu 'alaiha. Murru, ya, arahkan, perintahkan, suruh oleh kamu akan kanak-kanak yang 10 tahun tadi, sabi bis salah idza balagha 7 sinin, kalau dalam bentuk suruh 7, umurnya 7 tahun. Wa idza balagha 10, kalau dah sampai ke balighnya 10 ataupun dah sampai umurnya 10, tak mau juga sembahyang, fadribuhu, idrib, pukullah. Kan dalam Quran ada idrib bi'asakal hajar, pukullah dengan tongkatmu akan batu hajar. Fadribu, pukullah alaiha, ya, apabila sudah sampai 10 tahun tadi. Dan yang rajihnya pukul itu sekadar hajat juga. Kalau dia dah rajin, tak payahlah pukul. Kalau dia dah mau dengan suruh sarah je, tak payahlah pukul. Dan jika banyak sekalipun, tetapi disyaratkan bahawa jangan
ada pukul itu bersangatan pedih. Maknanya kalau jenis liat setiap kali kena pukul lah, tapi jangan sampai pedih, ya tak? Maka tiada dikaitkan dengan 3 kali ke 2 kali ke sekali ke. Pokoknya dia masih degil kita pukul, tapi tidak sampai pedih, bukan ikut perasaan, tapi untuk pengajaran, ya. Tak semesti 3, tak semesti 5, ya, tak semestinya 2. Tiada kait, tiada dikaitkan tu, tiada ditetapkan. Tiada ditetapkan dengan 3 kali pukul jua. Bersalahan bagi Ibnu Sarij, ia mengkaitkan dengan 3 kali jua. Wallahu alam. Ibnu Sarij kata kena 3 kali, tapi yang rajihnya kata tak ada had berapa kali itu, tak ada, ya tak? Yang penting maknanya kita bagi pengajaran pada dia, ya tak? Jangan sampai menyakitkan dia. Jadi Ibnu Sarij mengatakan 3, berhenti dekat situ, muka surat 39, ya, 3 kali. Allahu a'lam.